Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu dengan menggunakan kitab Ilmu Penuntut. Ini pada penggalian pertama berkenaan dengan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bid-dawain amin ya rabbal alamin. Jadi kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan bab zakat. Bab zakat. Ada jumpa bab zakat. Bab ini zakat ternakan, sambungan pada nisab lembu dan kerbau. Pada perbincangan lepas nisab unta dan kita akan sambung nisab lembu dan kerbau. Sebelum daripada itu insya-Allah kita mungkin buat sedikit ulang kaji agar kita lebih memahami. Sebab apa saya melihat kepada soalan yang dikemukakan pada lepas, perlu untuk kita lebih faham konsep zakat itu sendiri. Kita buat sedikit ulang kaji di mana zakat ini dia adalah merupakan rukun Islam, satu daripada rukun Islam. Susunannya adalah lepas daripada yakni solat, lepas daripada mengucap dua kalimah syahadat, yang kedua salat, dan diikuti dengan zakat, bab zakat. Di mana zakat ini kita lihat kepada dan makna pada syarak itu. Makna pada lughah tu tak apa, makna pada bahasa tu tidak mengapa. Kita lihat makna pada syarak, ini penting. Kena ada kitab baru kita boleh lihat apakah yang perlu kita perhatikan. Makna pada syarak nama bagi qadar yang tertentu. Itu satu, kalau tuan-tuan boleh gariskan dia, daripada harta yang tertentu. Dua perkara itu kita akan ditekankan perbincangannya. Yang pada syarak itu kita tandakan qadar yang tertentu daripada harta yang tertentu. Dua perkara. Di mana qadar? Apakah yang dimaksudkan qadar itu adalah merupakan nisab ataupun batas yang ditetapkan oleh syarak, batas minima. Batas minima yang ditetapkan oleh syarak, dengan batas itu zakat perlu dikeluarkan. Batas minima. Contoh kalau
kita lihat buat contoh lah. Contoh kita lihat pada nisab unta yang lepas tu, batas minimanya adalah 5 ekor. Tu dipanggil nisab. Tu batas minima 5 ekor ke 9 ekor, yang mana kadar zakatnya adalah seekor diri-diri. Ada fahamnya tu? Mana apa yang kita nak faham di sini, nisab tu adalah kadar yang ditetapkan oleh syarak, kadar yang paling minima, bordernya yang paling minima. Apabila sampai kepada tahap itu, mereka yang ada memiliki harta-harta yang tertentu, naklah dia keluarkan zakat. Seperti bagaimana zakat emas 85 gram itu adalah kadar yang minima, nisab. Nisab itu adalah merupakan border, batas yang minima seseorang itu mesti keluarkan zakat. Kalau belum sampai kepada batas itu, belum lagi. Itu faham? Itu dipanggil sebagai kadar yang tertentu, sebab kadar itu tidak sama. Seperti unta kadarnya 5 ke 9, mana 5 ekor tu kena keluarkan zakat. Dan kalau emas kadarnya 85 gram, kadar yang tertentu. Itu yang pertama. Yang nisab ni adalah merupakan kadar yang ditetapkan oleh syarak. Syarak itu disebabkan kepada yang menurunkan hukum lah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Jadi kita ulang, yang nisab tu dia tak sama. Dia tak sama di antara satu harta dengan harta yang lain. Emas tak sama dengan perak, tidak sama dengan ternakan. Ternakan pun tak sama di antara ternakan unta, lembu, kambing, biri-biri dan sebagainya, tidak sama. Begitu juga dalam bentuk biji-bijiran pun tidak sama kadar nisab. Mana nisab, tapi dia kena ada nisab. Itu yang pertama kita nak faham. Bab nisab ni tidak berapa keliru lah. Dan daripada harta yang tertentu, harta yang tertentu ni, harta yang tertentu ni adalah harta yang wajib dikeluarkan zakat, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan semua harta yang kenakan zakat, bukan semua harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala kenakan zakat. Kalau kita perhatikan harta yang tertentu yang dikenakan zakat tu adalah amat sikit daripada apa yang kita miliki sebenarnya. Kadang setengah harta memang tak kena zakat langsung, walaupun banyak. Ini harta yang tertentu. Jadi harta yang tertentu ni kita pergi kepada perkara yang wajib zakat tu. Adalah harta yang wajib dikeluarkan zakat itu ialah 5 perkara. 5 perkara saja. Harta yang kena zakat ini adalah 5 perkara sahaja. Jadi bermaksud seseorang yang tidak mengeluarkan zakat apabila dia ada salah satu daripada 5 ni, dinamakan orang tu bakhil. Sebab sikit saja. Tidak semua orang ada 5 ni, dan tidak semua orang yang mana tidak, kalau satu orang tu ada harta ni pun mungkin 1 ataupun 2 daripada 5. Dan kadang-kadang tak ada semua daripada 5 ni. Kadang ada tapi tak cukup nisab. Kadang ada tak cukup haul. Atau haul ni adalah merupakan satu tempoh. Jadi 2 perkara di sini. Kalau sampai dia punya tahap minima, dia punya jumlahnya, tapi tak sampai haul. Haul ni adalah satu tempoh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak keluar zakat juga. Di antara haulnya adalah setahun. Ada juga harta yang tidak dikenakan haul setahun. Apabila dapat hasil, kena bayar zakat. Yang kita tengok. Jadi kita tengok di sini. Okey, adalah harta yang wajib dikeluarkan zakat itu ialah 5 perkara. Tuan-tuan fahamnya ni. 5 perkara ini sahaja yang dikenakan zakat. Yang ada dalilnya lah. Yang memang sepakat ilmu ni sahaja. Yang pertama, ternakan, iaitu unta, lembu, kerbau dan kambing atau biri-biri. Ternakan, An'am. Kan ada surah An'am, maknanya ternakan. Yang ini binatang ternakan tu apa? Unta,
kerbau, unta, lembu, kerbau dan kambing atau biri-biri itu saja. Dan kalau orang tu bela rusa, dia ternak rusa banyak, tak kena zakat sebab dia bukan binatang an'am. Walaupun dipelihara, tapi dia tak termasuk dalam binatang ternakan tu. Tengok. Mana sikitnya je. Itu saja yang kena. Maknanya binatang ternakan yang dikenali dalam Islam ni, mana asalnya rusa tu adalah binatang liar. Dia boleh dimakan tapi dia binatang liar, bukan an'am. Dan bermasuk, dia tak termasuk dalam kumpulan an'am untuk dikenakan zakat. Okey. Yang ini ternakan apa? Ini unta, lembu, kerbau dan kambing atau biri-biri. Ingat itu. Jadi kita undang ni sebab bagi kita nak faham apa tu nisab, apa tu haul, apakah harta yang kena zakat. Tentang jumlah kiraan tu, itu kena hafal lah. Kena hafal yang tu. Yang ni nak faham yang ni dulu. Yang kedua, barang kemas, iaitu emas dan perak. Barang emas dan perak sahaja yang kena zakat. Kalau berlian bukan emas dan perak, walaupun berlian tu mahal. Satu orang ada berlian sampai mungkin berjuta ringgit, tak kena zakat sebab dia bukan emas dan perak. Yang kena emas dan perak, barang kemasnya adalah yang barang kemas yang kena zakat adalah emas dan perak. Boleh. Dan juga andai kata satu orang tu dia melombong emas dan perak, asal kerana emas dan perak, dia kena bayar zakat. Sebab harta emas dan perak sama ada kita simpan, sama ada kita dapat dengan harta pusaka, sama ada kita lombong, dipanggil mahdan. Emas dan perak kena bayar zakat. Nanti kita akan jumpa tajuknya. Cuma saya nak kita faham harta yang kena zakat. Dan juga satu lagi, harta temuan, dipanggil, bahasa kita dipanggil sebagai harta karun. Dia panggil rikas. Rikas ni harta jumpaan. Kita jumpa, kita mungkin gali tengok satu peti di belakang rumah kita atau di tanah kita. Kita buka peti itu, tengok ada emas dan perak yang sudah dibentukkan dalam bentuk-bentuk tertentu. Apabila dinamakan emas dan perak, memang kena bayar zakat. Boleh faham? Bayar harta yang kena bayar zakat ni emas dan perak. Cuma barang kemas, emas dan perak yang dalam simpanan kita, dia kena cukup setahun. Dalam kadarnya kena cukup setahun. Tapi barang temuan ataupun lombong yang kita gali itu kena bayar secara serta-merta apabila kita cukup nisab dia. Boleh? Atau beza dia. Cuma apa kita nak faham, ni emas dan perak kena bayar zakat. Dan contoh lain pula, kita gali, jumpa satu peti juga. Kita buka peti itu, ada berlian, ada keris lama, ada barang-barang yang antik, yang mahal harga. Kalau kita jual mungkin juta-juta ringgit, dia tak kena zakat. Yang itu bukan dia emas dan perak, walaupun mahal. Emas dan perak yang kena zakat. Boleh? Bagi faham. Jadi kita tidak keliru. Yang ketiga, biji-bijian asasi yang mengenyangkan seperti gandum, beras, pulut, kacang dan jagung dan lain-lainnya. Ini biji-bijian yang asasi, makanan asasi. Dan makanan asasi itu pun dia boleh tahan sampai lebih setahun. Makanan asasi yang kena zakat, makanan yang kena zakat biji-bijian dan biji-bijian itu dia tahan setahun. Di mana asalnya biji-bijian yang kena zakat ni, gandum, barley itu adalah merupakan asal kepada biji-bijian yang kena zakat. Dan ulama-ulama kiaskan kepada yang lain yang
sama sebab, sama ilahnya. Seperti padi tak ada di tanah Arab, tetapi dia punya ilah sebabnya sama, boleh sebagai makanan asasi, dan dia juga tahan setahun dan lebih. Boleh. Yang keempat, buah-buahan, iaitu kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Jadi syarat buah-buahan yang kena zakat itu, buah-buahan itu kalau disimpan tahan setahun baru kena zakat. Rambutan boleh tahan setahun, 3 hari boleh. Maknanya rambutan itu bukan jenis buah-buahan kena zakat, dia kena setahun. Haul, dia ada haul bagi buah-buahan. Kurma dan anggur, kurma ni dikeringkan, sifat dia memang boleh kering dan tahan lama. Setengah tempat kurma itu sebagai makanan asasi. Begitu juga anggur. Anggur tu dia boleh dikeringkan. Kan kita panggil kismis tu, dia daripada anggur. Mana dia boleh tahan setahun. Kalau buah dokong kita boleh tahan setahun? Tak boleh. Kan sama lebih kurang semua anggur juga kan, tak boleh tahan setahun. Dia yang ditimkan tu, dia tidak dikira sebagai buah-buahan yang sama dengan kurma dan anggur. Dia tidak sama. Dia tidak sama konsep kurma dan anggur. Kurma dan anggur ni memang dia sifat dia, memang dia boleh kering sendiri dan tahan. Kalau buah longan ke semua tu, dia kalau kita biarkan lama, dia kering, tapi kita tak boleh makan dah. Boleh makan. Kita jemur dia, kita biar dia kering, lama tak boleh makan langsung. Tapi kurma ni memang dia boleh tahan tahun-tahun. Begitu juga dengan anggur dan yang lain-lain lah. Yang kelima, harta benda perniagaan. Inilah harta benda perniagaan ni umum. Jadi maknanya kalau satu orang tu dia berniaga buah longan, mana termasuk dalam harta benda perniagaan. Dia berniaga buah durian, maknanya masuk dalam harta benda perniagaan. Dia tidak masuk dalam harta benda buah dan biji-bijian, sebab sifat durian dan apa saja buah di tempat kita ni, dia tak boleh lama sampai setahun. Dan apakah dia boleh kena juga harta benda perniagaan? Boleh juga masuk dalam bab harta benda perniagaan. Walaupun sebegitu, harta benda perniagaan ini haulnya setahun. Contohnya satu orang berniaga durian, dia berniaga durian, dia ada kebun yang banyak, dia berniaga durian. Di mana duit simpanan untuk dia berniaga tu boleh tahan setahun dengan nisab dia. Dan kalau dalam pusingan-pusingan dia berniaga habis semua, tak cukup setahun, tak ada lah kena. Itu asas. 5 ini adalah merupakan asas harta zakat. Asas kepada harta zakat. Dan kalau kita nak faham zakat itu apa, harta apa yang kena zakat? Ternakan. Harta apa yang kena zakat? Barang kemas, emas dan perak. Harta apa yang kena zakat? Biji-bijian seperti gandum, seperti di tempat kita ni beras, pulut dan sebagainya, dia panggil biji-bijian. Dia makanan asasi dan tahan setahun dan lebih. Dan kalau buah pula, harta yang dikena zakat buah-buahan dan sifatnya setahun. Makna dia boleh simpan tahun-tahun. Dan yang kelimanya, harta zakatnya adalah harta perniagaan. Kalau kedai runcit itu kan harta perniagaan semua sekali lah. Termasuk barang yang dia niagakan, termasuk wang simpanan di tangan, termasuk hutang orang yang berhutang yang ada harapan dia dibayar, itu adalah termasuk dalam harta perniagaan. Kesemua itu cukup setahun dikira barulah dikenakan zakat. Nanti ini 5. Baik. Dan sekarang pula kita bayar zakat. Zakat pendapatan. Di mana dalam 5 ni tak ada zakat pendapatan.
zakat pendapatan itu daripada mana pula? Ini adalah ijtihad ulama, di mana ulama memahami Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ulama faham daripada ayat ini, ijtihad daripada ayat ini. Asalnya 5 saja. Asalnya zakat ini daripada 5 saja. Dan yang kemudian ni ada kena bayar zakat pendapatan. Itu adalah merupakan ijtihad ulama dipahami daripada ayat 267 surah Al-Baqarah, di mana Allah Taala menyebut ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Yang bermaksud wahai orang-orang beriman, nafkahlah, yakni berilah harta kepada jalan Allah min thayyibati ma kasabtum, daripada apa yang baik, ma kasabtum yang kamu usahakan, wa mimma akhrajna dan apa yang kami keluarkan bagi kamu lakum minal ardh, daripada bumi. Maknanya ayat ini Allah Taala kata umumlah, ayat yang berbentuk umum, wahai orang beriman, anfiqu, Allah Taala suruh nafkahkanlah, yakni zakatkanlah, kata para ulama, min thayyibati ma kasabtum, daripada apa yang kamu usahakan, daripada pendapatan yang baik-baik, usaha yang baik-baik, wa mimma akhrajna, dan apa yang kami telah keluarkan, Allah Taala keluarkan, lakum bagi kamu minal ardh, daripada bumi. Mana apa hasil yang kita dapat, kita kena bayar zakat, kata ulama yang barulah, ulama mutaakhirin kata daripada ayat ini apa yang kita dapat, kita bayar zakat. Hasil yang baik, mana kalau kita kerja kita bayar zakat, dasarnya mana? Dasarnya daripada ayat ini. Itu ijtihad, sama ada tepat ataupun tidak tepat, itu kerja Allah. Cuma ulama memahami apa yang kita usahakan yang baik, kita kerjakan baik, dan apabila kita dapat hasil kena zakat. Timbul persoalannya zakat pendapatan tu dia punya nisabnya macam mana, haulnya macam mana. Sebab kalau kita balik kepada yang 5 ni, yang dijelaskan yang tadi, ternakan, barang emas dan perak, biji-bijian seperti padi dan sebagainya, buah-buahan, kurma dan anggur, harta benda perniagaan, itu ada nisabnya. Memang jelas disebut oleh ulama nisab dan haul. Jadi sekarang pendapatan, zakat pendapatan, ulama kata asasnya daripada umum ayat inilah, cuma nisab dan haulnya yang tu dia ada, dia punya dia punya formula dia. Masa kita kerja dulu kan, pusat zakat bagi formula, gaji macam ni bayar ni. Maknanya itu adalah hasil ijtihad para ulama yang baru. Asasnya adalah 5 itu sahaja. Boleh. Sebab saya sebut kenapa nanti tuan tanya zakat pendapatan dekat mana yang 5 dia tak sebut. Itu asasnya di situ. Begitu juga dengan KWSP yang kita dengar khutbah tadi kan. KWSP itu mana dia punya dalilnya, dasarnya. Dapat KWSP terus kena bayar zakat. Di mana dia punya haul, di mana nisabnya. Ini dia punya dalilnya. Dalil umum di sini, usaha yang baik yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Allah Ta'ala suruh untuk kita berzakat. Jadi kerana benda itu adalah merupakan ijtihad, ulama-ulama akan menggunakan kaedah qiyas daripada 5 ni. 5 tu manakah yang untuk dikeluarkan zakat dan mana nisabnya. Jadi pendapatan yang kita dapat itu, dia punya haulnya tidak seperti haul emas dan perak. Mana apabila kita dapat, kita kena bayar zakat. Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada kaedah biji-biji. Kalau kita tanam padi, apabila kita dapat hasil padi, kena keluar zakat. Terus maknanya secara on the spot. Jadi dikias kepada yang ni lah. Sebab asalnya benda tu tidak
ada, mana tidak disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqh yang lepas. Boleh. Ada kita sebelum kita pergi kepada pengajian kita. Tak ada. Tak ada, kita terus. Sebab apa tuan-tuan, saya agak memanjangkan sedikit agar kita memahami akan ibadah zakat. Mungkin kesemua ni kita tak kena kita sebab kita tidak ada harta sebanyak itu. Tapi agar kita memahami sebagaimana kita faham tentang solat. Sebab dia adalah merupakan satu daripada rukun Islam. Tengok nisab lembu dan kerbau. Nisab lembu dan kerbau. Ini kita jawab muka surat 124. Ada jumpa? Elok juga tuan-tuan beli kitab ni. Bagi siapa yang berkemampuan bolehlah beli. Mungkin dalam RM15 pun. Kat Shopee pun boleh beli. Ini adalah merupakan kitab yang asas lah. Kitab fiqh yang paling asas, yang mudah untuk kita faham. Bab nisab lembu dan kerbau. Barang siapa ada berternak lembu dan kerbau, wajib atasnya berzakat bagaimana yang berikut. Dia punya ayat ni pun dia guna perkataan barang siapa. Jadi barang siapa ni siapa-siapa sahajalah, bukan semua orang. Barang siapa ada berternak lembu dan kerbau. Mana di surau kita ni ada tak salah seorang yang berternak lembu dan kerbau? Barang siapa. Maknanya zakat ini tak semua orang yang kena. Barang siapa ada berternak lembu dan kerbau, wajib atasnya berzakat bagaimana berikut. Ini dalam bentuk kiraan ini kita tak perlu nak perpanjangkan. Sebab apa? Dia perlu kepada hafal. Yang penting konsep yang saya sebutkan tadi itu kita nak faham. Sebab bila kita sebut zakat itu, harta zakat tu yang mana? Dan nak zakat tu dia ada nisab dan haul. Haul tu tak semua harta zakat yang haul sama. Ada haul setahun, ada haulnya kalau dapatnya terus bayar zakat. Maknanya haul tu penting kita nak faham. Dan harta tu yang mana? Seperti harta perniagaan mesti setahun baru bayar zakat. Emas dan perak setahun. Lembu, binatang ternak setahun. Biji-bijiran dapat hasil terus zakat. Seperti buah kurma dan sebagainya setahun. Mana setahun, apabila masih ada berbaki lagi baru kena zakat. Dia tak sama tu. Tiap-tiap 30 ekor hingga 39 ekor wajib kena seekor anak lembu yang dinamakan tabi', iaitu anak lembu jantan masuk tahun 2, dan kalau dikeluarkan dengan tabi'ah yang betina pun boleh juga. 30 ekor, mana dia punya nisabnya, kadarnya minimalnya 30 ekor. 30 ekor kenalah zakat. Dan zakatnya bagaimana? Yang zakatnya seekor anak lembu yang dinamakan tabi'ah. Lembu jantan, anak lembu jantan. Kalau tabi'ah maknanya boleh juga, yang ni lembu betina. Itu bezanya. Beza apa masuk di sini? Jantina tu kalau betinanya biasanya ada tamarbutah, taknis sakinah dia panggil. Ini menunjukkan perbezaan jantina azan.
Itu yang pertama. Yang pertama tu, kalau satu orang ada 32 ekor lembu hingga ke 39 ekor, mana dia kena keluarkan zakatnya. Zakat seekor anak lembu yang dinamakan tabi' ataupun tabi'ah. Bezanya lembu jantan dan lembu betina. Orang Arab dia ada beza jantina. Benda-benda ataupun haiwan dia ada beza. Kita orang Melayu kita ni tak banyak beza. Contohnya langit dan bumi. Langit tu je as-samawat, makna betina, perempuan. Al-ard, jantan. Dalam bahasa Arab lah, perbezaan dari segi jantina. Tiap-tiap 40 ekor hingga 59 ekor kena seekor anak lembu yang dinamakan musinnah, iaitu anak lembu betina berumur masuk tahun 3 sekiranya dikeluarkan dengan 2 tabi' pun boleh dan mengada. Dan kalau satu orang tu membela lembu di mana dia ada 40 ekor hingga 59 ekor, kena keluarkan zakat seekor anak lembu yang dinamakan musinnah, iaitu anak lembu betina berumur masuk tahun 3, 2 masuk tahun 3.
Sekiranya dikeluarkan dengan 2 tabi' pun boleh dan memada. Maknanya nilai lembu betina dengan lembu jantan tu lebih tinggi. Sebab perbezaan di sini 40 ke 90, 59 itu boleh satu ekor lembu betina umurnya 2 berumur masuk tahun 3, 2 masuk tahun 3. Dan kalau tukar kepada 2 ekor lembu jantan boleh juga. Jadi maknanya nilai di antara lembu betina dan lembu jantan itu betina yang lebih. Bolehlah kiaskan di atas ini pada bilangan yang lebih daripada itu, yakni tiap-tiap 30 ekor kena seekor tabi' dan tiap-tiap 40 ekor kena seekor musinnah. Jadi kita boleh kiaskan jumlah 30 itu, yakni setiap ekor kena, yakni musinnah. Musinnah tu lembu betina tu lah. Yakni berumur masuk tahun 3, 2 tak masuk tahun 3. Sebagai contoh, iaitu tiap-tiap 60 ekor hingga 69 ekor kena 2 ekor tabi'. Tiap-tiap 70 ekor hingga 79 ekor kena seekor tabi' dan seekor musinnah. Seperti lembu juga sama pada ternakan kerbau. Lembu dan kerbau dia punya zakatnya sama. Lembu dan kerbau itu adalah spesies yang sama. Kita habiskan sikit dulu. Nisab kambing. Kesemua ni tuan boleh baca je. Mana boleh baca dan boleh kira lah. Kalau kita terangkan pun benda yang sama saja. Nisab kambing. Bila disebut kambing termasuklah biri-biri. Orang Arab sebut kibash. Biri-biri ataupun orang Arab sebut kibash. Tapi sebenarnya kalau biri-biri yang kita tu biri-biri macam kambing, cuma bulunya tebal. Kambing bulunya tipis kan. Biri-biri bulunya tebal, berkerinting. Kibash ni beza dengan biri-biri kita tu. Kibash ekornya besar. Ekornya besar. Kita panggil kibash. Harga kibash dan kambing kibash lebih mahal. Barang siapa ada berternak kambing, wajib atasnya mengeluarkan zakatnya sebagaimana berikut. Tiap-tiap 40 ekor hingga 120 ekor wajib kena seekor biri-biri berumur masuk tahun 2 atau seekor kambing biasa berumur masuk tahun 3. Kalau ada ternakan 40 ekor hingga 120 ekor. Kalau 40 ekor kena, kalau 100 ekor pun kena, tapi nilainya sama je. Baik ternak banyak. Wajib apa? Wajib kena seekor biri-biri berumur masuk tahun 2 atau seekor kambing biasa berumur masuk tahun 3. Biri-biri ni beza umur dia tu. Nilai biri-biri itu beza dengan umur kambing. Biri-biri masuk tahun 2, berumur masuk tahun 2. Kalau kambing berumur masuk tahun 3. Umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Itulah baru boleh dibuat akikah. Boleh buat korban. Kalau kambing, kalau biri-biri dia ni masuk tahun 2. Gimana kambing dengan lembu tu kalau umur untuk buat korban sama. Sama umurnya. Kalau biri-biri tidak, dia lebih awal dah boleh buat korban. Biri-biri. Tiap-tiap 121 ekor hingga 200 ekor kena 2 ekor biri-biri berumur masuk tahun kedua atau 2 ekor kambing biasa berumur masuk tahun 3. Tiap-tiap 201 ekor hingga 399 ekor kena 3 ekor biri-biri berumur masuk tahun kedua atau kambing biasa yang tersebut. Lepas itu tiap-tiap 400 ekor kena 4 ekor biri-biri atau kambing biasa yang tersebut. Lepas itu pula tiap-tiap tambahan 100 ekor kenalah seekor biri-biri atau kambing biasa yang tersebut juga. Jadi tambahannya 100-100. Adapun jika dipelihara kan habis, yang tu kiraan tu habis, yang tu boleh dihafal. Dihafal
Okey. Adapun ni cerita lain. Adapun jika dipelihara binatang ternakan ini dengan makanan diangkut dan diberi atau dibeli pada kebanyakan masa dalam setahun, tidak wajib kena zakat. Atau dipelihara unta, lembu dan kerbau untuk mengangkut barang atau menarik bajak atau sebagainya, tidaklah wajib zakat padanya. Ini kemurahan Allah. Jadi kalau binatang ternak itu, nak ternak dia kena beli makanan sepanjang tahun, ataupun kebanyakan dalam setahun kena beli makanan dia, di mana tak kena zakat. Dan kebanyakan penternak sekarang lah, yakni kena beli makanan dan makanan makan. Kalau lihat kepada ini tak payah zakat. Tengok kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun binatang itu dipelihara tapi untuk buat kerja pun tak kena zakat. Kena untuk buat kerja membajak, mengangkat, mengangkut dan sebagainya, tak kena zakat. Yang kena zakatnya binatang yang ternak dan makanan itu dilepas di padang rakuk yang bebas, tak payah beli apa-apa, tak payah ada kos. Ataupun binatang itu tidak digunakan untuk buat kerja, yang itu baru kena zakat. Tengok bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan peternak ini dia memang kena beli makanan. Nak beli dia punya dedak makanan pun memang harganya mahal. Dan bukan setakat itu, nak beli rumput pun kena beli juga. Rumput campur dengan dedak, termasuk dengan daun kelapa sawit pun saya tanya kena beli juga. Kalau tidak beli pun kena angkut sendiri di kebun-kebun tu, mana kos, semua kos. Orang memelihara binatang ternakan secara berkongsi. Ini berkongsi, konsep kongsi. Ini faham, konsep kongsi ini juga diaplikasikan di dalam konsep perkongsian di dalam bidang keuangan. Contohnya, kita menabung di zakat kan, tabung haji kan, dia bayar zakat. Masa kita menyimpan tu dia kata zakat ini akan dikeluarkan oleh tabung haji. Tapi konsep itu adalah konsep yang berkongsi, zakat secara berkelompok. Inilah mana zakat berkelompok ini ada dalam bentuk penternakan. Zakat secara berkelompok ini dia memang jimat. Dia berbeza dengan zakat secara individu, lebih tinggi. Berbeza dengan kalau kita bayar secara individu, simpanan kita lebih tinggi. Berbeza dengan zakat kita bayar secara ramai, dia lebih rendah. Apakah tak boleh? Boleh, memang boleh. Memang ada dalam Islam. Dan itulah yang diamalkan oleh tabung haji. Sebab zakat ini dia kesemua sekali. Dia bukan bayar kepada atas nama kita, tapi kesemua sekali. Dengan kadar yang memang rendah. Boleh. Tengok, kita nak tengok sini. Habiskan sikit tuan. Orang yang memelihara binatang ternakan secara berkongsi, hukumnya sama macam orang memelihara seorang diri, cuma syaratnya. Kalau satu orang dia memelihara binatang secara berkongsi, di mana sama seorang lah. Dia berkongsi ramai-ramai, di mana di atas nama seperti seorang. Yang pertama, satu tempat tidur. Apakah nama perkongsian itu? Binatang itu diternak di satu tempat tidur. Ini satu tempat tidur ni bukan rakan kongsi satu tempat tidur. Binatang tu, binatang yang ternakkan tu di satu tempat tidur, satu tempat, satu ladang ataupun satu rumah ternak. Yang kedua, satu tempat peliharaan. Yang ketiga, satu tempat makan. Yang keempat, satu tempat minum. Yang kelima, sama orang yang mengembalakan. Yang keenam, sama bapa jantan. Yang ketujuh, sama tempat pemerahan susu. Ni semua tu kena sama. Barulah dinamakan sebagai perkongsian di atas seperti satu orang. Dan kalau kita fikir sebaliknya lah, mafhum mukhalafahnya, kalau binatang tu seperti kongsi tapi duduk di tempat ternak yang lain, itu tidak nama kongsi. Kalau rumah ternak yang lain ataupun bapa jantan untuk betinanya jantan yang lain, dia tidak dinamakan sebagai satu perkongsian. Mana itu dah sebetul individu.
Bila ada cara demikian, wajib zakatnya sama macam dipunyai oleh orang seorang juga. Ini bezanya mana kalau satu ramai, contohnya ada 3 atau 4 rakan kongsi diletak satu tempat, di mana bayaran zakat ataupun cabutan zakat itu seperti satu orang. Bukan setiap rakan kongsi itu kena bayar zakat. Dia bagi benda zakat bentuk ini memang dia jimat, dia murah sikit berbanding dengan yang secara individu. Sebab dikira macam satu orang, walaupun 4 orang, tapi dikira satu orang. Seperti bagaimana kita menabung di tabung haji itulah. Kita dalam kelompok zakat berkelompok seperti satu orang. Misalnya seperti 2 orang berkongsi memelihara 80 ekor kambing untuk tiap-tiap seorang ekor, untuk tiap-tiap seorang 40 ekor. Pada masa ini kedua-duanya mendapat keringanan kerana zakatnya hanya seekor kambing sahaja. Kalau 2 orang dia mengembala, dia berkongsi 2 orang, jumlahnya 80 ekor, mana setiap orang 1 ekor. Dalam kes ini kan zakat yang tadi berapa? Kalau kambing 40 ke 120 kan, 40 ke 120 seekor kambing kan. Maknanya di sini hanya seekor kambing, seperti satu orang saja yang menternak. Andai kata dua-dua ini 40 kambing dimiliki oleh orang yang berasingan. Jadi satu orang kena 1 kambing, 40 dia mesti 1 kambing. Jadi orang yang pertama 1 kambing, orang yang kedua 1 kambing. Tapi kalau dalam bentuk berkongsian ini, dia 1 kambing saja, seperti 1 orang. Boleh nampak. Ini adalah merupakan rasah, keringanan daripada Allah. Terkadang membawa kepada keberatan, seperti keduanya berkongsi sebanyak 40 ekor kambing untuk tiap-tiap seorang 20 ekor, maka zakatnya kenalah seekor kambing juga. Kadang-kadang jadi keberatan apabila berkongsi sebanyak 40 ekor kambing untuk tiap-tiap seorang 20 ekor, maka zakatnya kena seekor kambing. Kalau 40 ekor, ini tadi 80 ekor, tapi kalau kurang daripada itu 40 ekor saja, maknanya kena pecah jadi 2. Dia kena banyak. Kalau banyak dia akan jadi untung. Terkadang ringan pada seorang dan berat pada yang seorang lagi, seperti kedua-duanya berkongsi sebanyak 60 ekor kambing untuk yang seekor seorang 20 ekor dan yang seorang lagi 40 ekor, maka zakatnya wajib atas yang mempunyai 20 ekor 1/3 ekor dan berat kepadanya, kerana kalau tidak berkongsi ia tidak kena apa-apa. Dan wajib zakat atas yang mempunyai 40 ekor hanya 2/3. Ini dari kalaulah satu orang tu dia hanya ada 20 kongsinya, yang kawannya ada 60 ekor, di mana beratlah bagi dia, sebab seolah dia 1/3, yang kawannya 2/3. Tapi kalau 40 memang tidak berat. Kalau sama banyak begitu tidak berat. Kerana kalau tidak berkongsi nescaya ia kena seekor. Terkadang tidak ringan dan tidak berat, sama saja pada keduanya, seperti keduanya mempunyai 200 ekor kambing sama banyak, maka wajib zakatnya 2 ekor kambing, tiap-tiap seekor kena seekor. Kalau sama banyak, maknanya tidak rugi dan tidak berat dan tidak ringan, mana sama banyak. Begitulah yang cuba kita faham apabila kita berkongsi ataupun kita bersyarikat dalam bentuk perniagaan. Sama dia punya kaedahnya juga, sama juga simpanan kita sebutkan tadi. Mana zakatnya zakat secara berkelompok. Kalau orang tu duit dia banyak di tabung haji, dia akan dalam jumlahnya bagi dia sedikit lah. Kalau orang tu dia sikit saja di tabung haji dan dia juga kena bayar zakat. Contoh, saya dapat contoh. Satu orang tu dia dalam tabung haji ada 10,000. Dan 10,000 kalau sekarang tak kena zakat lagi kan, lebih kurang di 85 gram, maknanya lebih kurang 19,000. Lebih kurang 19,000. Jadi kalau 10,000 tu, kalau ikut secara berkelompok, yang 10,000 tu kena juga zakat bagi dia, sebab dia bayar secara total semua. Kalau orang tu lagi banyak, dia untung lah, sebab orang lain pun tolong bayar.
Itu keadaannya bentuk perkongsian zakat secara berkelompok. Cuma kalau kita tengok, kalau kita tukar kepada bentuk satu orang tu, dia zakat yang memang cukup, dia punya nisab dan haul. Kalau dia bayar bersendirian, dia lebih banyak. Berbeza dengan secara berkelompok. Zakat barang kemas, Allahu a'lam. Ada mesti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وجعلنا من عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.